Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Akilah binti Mak Ruzi A186116 akan membentangkan tajuk sejarah interaksi agama dan pendekatan perbandingan agama pada zaman Ignaz Gottsiehe. Islam tidak hanya dipelajari oleh pengkaji Islam sahaja, malah pengkaji barat turut meluangkan masa mereka untuk mengkaji ilmu tentang Islam. Orientalis adalah orang yang mengkaji dunia timur. Orientalism timbul di Eropah di penghujung abad ke-18 Masihi. Ulama Islam mentafsirkan Orientalism adalah sebagai satu kajian atau kegiatan saintifik yang dijalankan oleh orang bukan Islam di kalangan bukan Arab di negara timur dan barat tentang akidah, syariah, bahasa serta kemajuan Islam untuk meragui agama yang benar ini. Zaman pertengahan, Eropah berpindah ke timur dan menjajahnya. Niat mereka adalah untuk menguasai negara, penduduk dan memusnahkan akidah yang tumbuh dalam pemikiran umat Islam. Orientalis serta para penakluk memupuk pandangan bahawa Islam adalah ancaman kepada mereka. Wujudnya hadis menyebabkan timbul kontroversi di kalangan Orientalis. Perkembangan sejarah Orientalis sehingga ke abad 21 adalah suatu yang berkaitan dengan Islam. Dia lahir pada tahun 22 Jun 1850 di Zagreb, Australia, Hungary, berasal daripada keluarga Yahudi, meninggal dunia pada tahun 13 November 1921 di Budapest. Dididik mengikut tradisi Ortodoks Yahudi. Pada umur 5 tahun, beliau sudah menguasai bahasa Hebrew. Dia juga dikenali sebagai orientalis, penulis dan juga ahli sejarah Islam. Gottsiehe sangat berpengaruh dalam hadis dan sejarah awal Islam. Pada usia 16 tahun, beliau berminat dalam pengajian timur. Tahun 1869, beliau mendapat pendidikan di Jerman, Universiti Leipzig dan Berlin. Pada tahun 1872, dia meneruskan pendidikannya di Belanda. Beliau memegang jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Teologi Calzizis di Budapest. Beliau juga dibiayai oleh kerajaan Hungary untuk belajar sains tentang Islam. Gottsiehe beliau pergi ke Syria, Palestin, berakhir di Mesir untuk menuntut ilmu dengan ulama Al-Azhar. Beliau menggunakan nama samaran sebagai Ignaz al-Makhyar, iaitu Ignaz dari Hungary. Beliau adalah salah satunya orang bukan Islam pertama belajar di Al-Azhar. Beliau juga berpengetahuan yang mendalam dalam bahasa Arab dan dia telah menghafal Al-Quran. Beliau juga merupakan kumpulan orientalis barat. Karya-karya Gottsiehe. Yang pertama adalah Die Richtung der Islamischen Karakterlegung. Karya ini menjelaskan tentang mazhab-mazhab dalam penafsiran hadis. Yang kedua, buku Muhammadanist Student. Buku ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan tajuknya Muslim Studies. Dia ada 2 volume. So, buku ni menjadi rujukan utamalah dalam penyelidikan hadis daripada orientalis barat. Karya yang ketiga ialah The Zahiris, Their Doctrine and Their History. A Contribution to the History of Islamic Theology. Buku ni mengandungi tradisi tafsir, perkembangan hadis, mazhab, sejarah dan kesusasteraan bahasa Arab. Seterusnya, karya yang keempat ialah Pengantar Teologi dan Hukum Islam. Karya ini mengingkari kesucian Rasulullah SAW sebagai pesuruh Allah dan menganggap Nabi hanya manusia biasa. Daripada karya ini, Gottsiehe mendatangkan pandangan sendiri terhadap Islam. Orientalis melalui 3 masa dalam pengkajian tentang Islam. Pertama, zaman kegemilangan Islam. Kedua, zaman perang salib pada zaman pencerahan di Eropah. Ketiga, zaman pencerahan di Eropah sehingga sekarang. Dikatakan zaman ini zaman toleransi bermula pada akhir abad 17 hingga 18. Kelompok ini digelar sebagai kumpulan revolusionis kerana mereka cuba menjauhkan pengajian Islam daripada institusi politik. Pada abad ke-19 hingga 20 Masihi, pengkajian orientalis tentang Islam diteruskan. Dari tempoh awal abad ke-19 sehinggalah penulisan Gottsiehe, Muhammadan Student adalah menjadi asas kepada orientalisme. Ialah seorang orientalis yang teguh. Dia berusaha untuk menimbulkan keresahan dalam kalangan umat Islam dengan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang membahayakan bagi umat Islam, sebagaimana beliau memutarbelitkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk kepada pendekatan perbandingan agama. Perbincangan tentang kesahihan hadis adalah satu perkara yang penting dan menjadi kontroversi dalam pengajian hadis. Gottsiehe mengatakan hadis ni berbeza dengan Al-Quran kerana Al-Quran ni terjamin akan keterpeliharaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala hadis tidak terjaminlah keterpeliharaannya. Maka beliau menggunakan fakta ini dan menjadikan alasan untuk mengambil negatif kewujudan hadis. Beliau juga menggunakan kaedah kritik matan yang merangkumi aspek politik, sains, sosial budaya dan tuduhan pemalsuan hadis. Antara sebab-sebab Gottsiehe berpandangan negatif terhadap hadis ialah pertama, kebanyakan hadis adalah hasil ilmu agama Islam yang membincangkan mengenai politik dan sosial manusia. Kedua, beliau mengatakan para sahabat dan tabi'in aktif menceplak hadis
Yang ketiga, kritikan dari perspektif Muslim ni berbeza dengan bukan Muslim dalam menerima hadis. Qadhiyah juga membezakan antara hadis dan juga sunnah. Katanya hadis adalah data sejarah yang merangkumi duniawi, ukhrawi, juga hal keagamaan sama ada masa lalu, semasa dan masa akan datang. Hadis juga datang daripada ucapan Nabi Muhammad SAW dan hadis ialah sesuatu yang muhdath, iaitu bermaksud baru. Manakala sunnah ni wujud dah sejak zaman jahiliah yang merujuk kepada adat masyarakat Arab. Sunnah juga berkembang dalam masyarakat Islam tanpa merujuk secara khusus kepada sunnah Nabi. Faktor-faktor dan skeptisisme hadis dalam karya Ignaz Gotziher dapat kita simpulkan 3. Pertama, berlaku kelemahan pada metodnya. Kedua, beliau ragu-ragu akan kesahihan hadis. Ketiga, penulisan hadis dikumpulkan pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, iaitu suatu masa yang agak jauh berbanding dengan Nabi Muhammad SAW, dan sukarlah untuk mempercayai kesahihan hadis tersebut. Sebagai contoh, dalam karya Gotziher, Muhammadani Student telah mengesahkan bahawa dirinya menafikan kewujudan pemeliharaan hadis pada zaman sahabat hingga ke abad kedua Hijrah. Beliau mengatakan menganggap hadis ni adalah hasil ciptaan umat Islam. Kemudiannya pengumpulan hadis berlaku selepas beberapa abad dari zaman Rasulullah SAW. Kedua, Gotziher menganggap bahawa hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang dikumpulkan dalam hadis terdahulu bukanlah dokumen yang sahih, akan tetapi ianya merupakan refleksi doktrin dari perkembangan politik sejak 2 abad pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Gotziher mendapat pujian daripada Marshall Hodgson memuji Gotziher dalam bukunya The Venture of Islam dan menggelarkan Gotziher sebagai seorang orientalis tersohor dan mengakui pengaruhnya sangat besar dalam pengajian ilmu Islam. Keduanya Watford Madelung. Beliau juga mengakui sumbangan Gotziher dalam memahami perkembangan sejarah awal Islam dan menjadikan kajian Gotziher sebagai rujukan apabila meneliti sejarah awal Islam. Ernest Lewis juga menghargai kritikan Ignaz Gotziher terhadap tradisi Islam dan pemikiran kritisnya. Beliau juga mengakui bahawa Gotziher telah membantu membentuk pemahaman Barat tentang Islam. Seterusnya, Franz Rosenthal juga menghargai karya Gotziher dalam kajian hadis dan sejarah Islam. Rosenthal merujuk Gotziher pada pembangunan metodologi kritikal dalam pengajian Islam. Ernest Lewis juga menghargai kritikan Ignaz dan melihat kepada kritikan terhadap pemikiran Ignaz Gotziher. Pertama, Muhammad Mustafa Azami menafikan pendapat Gotziher tentang hadis. Beliau menyatakan masyarakat Arab ni lebih bergantung kepada hafalan mereka, dan pada zaman pra-Islam tradisi penulisan sudah diketahui khususnya dalam kalangan para penyair. Pada zaman tersebut, 40 orang penulis wahyu yang sentiasa bersedia untuk menulis wahyu. Muhammad Mustafa Azami menafikan pendapat Gotziher bahawa hadis bukanlah laporan yang sahih. Beliau menegaskan bahawa penulisan dan pengumpulan hadis baharu jauh daripada zaman Rasulullah tidak bermakna kesahihan hadis perlu diragui. Hal ini kerana para ulama mengambil serius dalam hendak mengesahkan kedudukan hadis. Begitu juga banyak buku telah diterbitkan untuk membanteras kritikan hadis dari segi sanad, matan juga membanteras daripada hadis-hadis palsu. Kritik tafsir Al-Maraghi terhadap pendapat Ignaz Gotziher. Pendapat Ignaz Gotziher bahawa amalan agama Islam meniru amalan orang Yahudi dan Kristian, seperti amalan bersujud, perintah berhijab, berpuasa dan beramal. Kritikan ini berdasarkan surah Asy-Syura ayat 13. Allah telah mensyariat kepada manusia untuk mengikut semua ajaran para nabi. Setiap rasul yang diutuskan adalah daripada perintah yang sama. Semua ajaran agama samawi bersumberkan daripada Allah yang maha sempurna. Kritikan terhadap pandangan Ignaz Gotziher yang menyatakan perbezaan pengertian hadis dan sunnah. Kritikan ini diambil daripada surah An-Nisa ayat 59, bahawasanya umat Islam ni dituntut untuk merujuk Al-Quran dan hadis dalam meletakkan sesuatu hukum, dan umat Islam perlu mengikuti pendapat para ulil amri, iaitu pemimpin dalam urusan kemaslahatan umum. Pada pandangan saya, bahawasanya Ignaz Gotziher ni adalah seorang yang rajin dalam menuntut ilmu, terutamanya berkaitan agama Yahudi dan Islam. Beliau juga licik dalam memutarbelikkan fahaman tentang ilmu hadis. Beliau juga membawa doktrin orientalis supaya dapat menyebarkan satu pemikiran baharu kepada umat Islam. Dan beliau ni berusaha mencari titik kesamaran dalam Islam untuk meruntuhkan keyakinan umat Islam. Bila membaca ni, kita tahulah bahawasanya Ignaz Gotziher ni berfikiran negatif terhadap Nabi Muhammad dan juga para sahabat.
Beliau juga banyak mengeluarkan spekulasi mengenai sejarah sanad dan juga matan hadis, tetapi beliau silap kerana tidak benar-benar mengenali sahabat Nabi Muhammad dan juga orang Arab yang sebenar. Melalui kajian ini dapat saya simpulkan bahawasanya orientalis yang mengkaji dunia timur adalah sebenarnya untuk menyempitkan dunia Islam, sehingga lahirlah pelbagai kajian tentang Islam, salah satunya tentang hadis. Tokoh Ignaz Coetzee digelar sebagai guru orientalis yang hebat dalam menulis sebuah buku yang mengandungi pendapatnya tentang Islam dan keraguannya tentang hadis. Keraguan inilah menggugat kesempurnaan Islam. Sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.